Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, Nazir, ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam masa beberapa minit yang kita ada, saya nak berkongsi tentang 4 perkara yang patut kita jaga pada bulan Ramadan. Kita berada pada bulan yang baik, kerana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada beberapa perkara yang selalu mengajak manusia kepada kejahatan, yang selalu membimbing manusia kepada kejahatan. Yang pertama adalah syaitan. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, inna syaitan, sesungguhnya syaitan untuk kamu adalah musuh yang jelas nyata. Lalu syaitan adalah antara yang membawa kita kepada kesesatan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu bisik ke dalam hati kita tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan keraguan dan juga pada waktu itu kepercayaan kita kepada Allah. Bahkan dahsyatnya pada waktu itu serangan syaitan, sehingga Allah sebut dalam surah Fatir, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Kadangkala bila syaitan dah berjaya menguasai seseorang, maka dia boleh jadikan amalan dosa, amalan buruk nampak pahala. Itu adalah kelebihan syaitan. Apabila dia berjaya menguasai seseorang, benda yang maksiat nampak baik, benda yang jahat nampak pahala. Itu adalah tugas syaitan, membawa manusia untuk bersama dengannya dalam neraka. Yang kedua yang selalu membawa manusia kepada kejahatan adalah nafsu kita. Sebab itu firman Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Nafsu, walaupun Imam Ghazali terangkan ada tingkatan-tingkatan nafsu, namun selalunya nafsu manusia mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan. Yang ketiga yang selalu mengajak kita untuk lalai, leka dan kepada lupa Allah serta melakukan maksiat dan dosa adalah suasana di sekeliling kita. Lalu 3 perkara ini yang selalu mengajak manusia untuk melanggar perintah Allah ataupun sekurang-kurangnya lalai dan lupa akan Allah. Namun kita pada bulan Ramadan, dalam tempoh sebulan ini, Allah bantu kita dengan wasuffidat maradatus syayatin, sabda Nabi, syaitan-syaitan sebahagian besarnya Allah kurung. Nafsu pula, nafsu menjadi lemah disebabkan puasa. Apabila manusia berpuasa, maka nafsu menjadi lemah. Dan yang ketiga, suasana, Allah jadikan untuk kita suasana yang baik. Sebab itu bulan Ramadan adalah bulan untuk kita didik diri kita melakukan perkara yang baik, dan inilah bulan untuk kita bersihkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Walaupun syaitan kebanyakannya diikat, nafsu kita masih ada, dan nafsu pada waktu itu dia akan mula bangkit ketika mana berbuka pada waktu malam. Lalu kadangkala ada orang yang mana dia kata walaupun dah Ramadan, kenapa amalan buruk masih tak ditinggalkan? Sebab dia belum bimbing nafsu dia. Maka apakah 4 perkara yang paling kurang yang patut kita bawa dalam Ramadan, kita jaga dan kita bawa luar Ramadan? Maka yang pertama adalah jaga lidah. Ketika mana baginda Nabi SAW ditanya apakah sebab manusia kebanyakannya masuk ke syurga, sabda Nabi SAW, taqwa Allah, hati yang ada takwa
wa husnul khuluq, dan pada waktu itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik sebenarnya adalah benda yang paling mudah untuk bawa kita masuk ke syurga. Jangan ganggu orang, jangan sakiti orang, jangan jatuhkan maruah orang, jangan mengumpat orang. Maka akhlak yang baik adalah perkara yang paling mudah untuk bawa kita ke syurga. Sehingga Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tak ada benda yang lebih memberatkan neraca timbangan Allah lebih daripada akhlak yang baik. Maka benda yang menjadikan manusia masuk ke syurga adalah takwa dan akhlak. Sebab itu orang yang ada akhlak yang buruk, Nabi panggil sebagai muflis, sebagai orang yang muflis di hari akhirat. Sebab walaupun amalan dia banyak, tapi disebabkan akhlak dia buruk, dia ada masalah banyak dengan manusia, maka dia kena bayar dan ganti di hadapan Allah melalui pahala daripada amalan yang dia ada. Lalu Nabi SAW ditanya dalam hadis yang sama, apakah yang menjadikan kebanyakan manusia masuk ke neraka? Apa sebab manusia banyak masuk neraka? Sabda Nabi SAW juga dua perkara yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka: al-fam wal faraj. Tak jaga mulut dan pada waktu itu tidak menjaga kemaluan. Maka menjaga lidah adalah perkara yang sangat penting, lagi-lagi pada bulan Ramadan. Sehingga berdasarkan hadis Nabi yang lain, orang yang tak jaga lidah maka boleh hilang pahala puasa dia, walaupun dia tak perlu qada sebab dia tak membuat perkara yang membatalkan puasa, tetapi pahala puasanya hilang, tak dapat apa-apa pahala. Sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tak boleh jaga lidah, iaitu dia tak boleh berhenti daripada cakap bohong, maka Allah tidak perlu untuk dia meninggalkan makan dan minum. Bererti amalan tersebut tidak akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang paling penting, nombor satu, adalah jaga lidah kita. Dan itulah sekurang-kurang sifat orang Islam. Bila Nabi ditanya apakah ciri-ciri orang Islam, sabda Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekurang-kurang sifat orang Islam, orang lain berasa selamat daripada anggota tangan dan daripada lidah dia. Maka perkara pertama yang kita kena jaga pada Ramadan dan di luar Ramadan adalah lidah kita. Sampai ke tahap Nabi SAW sebut, kalaulah waktu puasa ada orang memaki kita, syatama, memaki kita, mencarut kita, mencela kita, mulakan pergaduhan dengan kita, maka Nabi tak benarkan balas, dan Nabi suruh kita ingatkan diri kita dengan ucapan, inni saim, aku sedang puasa. Inni saim, aku sedang puasa. Sampai ke tahap itu, nak jaga lidah, walaupun orang lain yang mulakan dahulu, jaga lidah, kerana asbab banyak orang ke neraka adalah lidah. Maka itu yang pertama. Yang kedua yang kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah solat malam kita. Kerana Nabi panggil solat malam sebagai da'bus salihin, sebagai kebiasaan orang-orang yang salih. Ciri orang yang salih bukan sekadar dia solat fardu, sebab itu tanggungjawab, itu fardu. Tetapi ciri orang salih yang Nabi sebut adalah orang yang boleh jaga solat malam. Orang yang jaga solat malam dengan istiqamah, insya-Allah itu adalah tanda dia orang yang salih, orang yang baik. Sebab itu solat yang mula-mula difardukan kepada baginda Nabi sebelum solat 5 waktu adalah solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah perintahkan Nabi untuk bangun malam. Bahkan dalam Ruhul Bayan menyebut, dalam tafsir Ruhul Bayan, para sahabat yang awal masuk Islam pun diwajibkan untuk solat malam. Lalu solat malam adalah perkara yang kita mesti jaga pada Ramadan dan luar daripada Ramadan. Ianya adalah waktu di mana doa mustajab. Ianya adalah sifat ahli syurga. Wallahu basirum bil ibad. Bila Allah sebut tentang hamba-hamba, orang yang sifat hamba, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar.
Orang yang benar-benar sifat hamba, dia akan hidupkan penghujung malam dia dengan memohon keampunan Allah. Lalu tanda orang yang soleh, tanda seorang itu benar-benar hamba, tempat di mana doa adalah mustajab. Bahkan ketika mana Nabi mula-mula sampai di Madinah, pesanan Nabi yang pertama adalah antaranya solat malam. Sabda Nabi SAW ketika mana mula-mula sampai di Madinah, kata Abdullah bin Salam, tazkirah Nabi, perkongsian Nabi yang mula-mula bila sampai di Madinah, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Dan yang keempat itu tajuk kita, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat ketika mana manusia tidur. Lalu salat malam adalah sangat penting. Bahkan ketika mana Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, mahukah aku beritahu kepada kamu perkara yang boleh menjadikan kamu buat kebaikan yang lain? Maksudnya bila kita jaga 3 perkara ni, mudah untuk kita buat kebaikan yang lain. Solat sunat, sedekah sunat, puasa sunat, dan yang ketiga adalah solat malam. Perkara yang ketiga yang kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah Al-Quran kita. Bila Allah sebut dalam Al-Quran tentang kelebihan Ramadan, Allah kaitkan Ramadan itu dengan bulan penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Maka kita nak luangkan masa dalam Ramadan dengan Al-Quran. Al-Quran kelebihannya tersangat banyak. Orang yang baca Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi peguamnya di hadapan Allah. Bila kita berdiri di hadapan Allah, Allah tanya soalan, kita berdiri dalam mahkamah dunia pun kita dah takut kalau tak ada peguam. Belum masuk mahkamah lagi, kena soal siasat dengan pegawai-pegawai tertentu, kita dah takut. Ini kita kena berdiri di hadapan Allah yang mana tak ada siapa boleh tolong kita. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tapi orang yang baca Al-Quran, Al-Quran akan jadi peguam dia. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Maka itu kelebihan Al-Quran. Sebab itu Nabi SAW pada Ramadan memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Maka kita nak jaga Al-Quran kita. Bahkan orang yang baca Al-Quran tak pernah miskin pahala. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah, sabda Nabi, baca satu huruf je daripada Al-Quran dah dapat 10 pahala. Orang yang baca Al-Quran tak mungkin miskin pahala. Maka sebab itu bulan Ramadan sekurang-kurangnya kita cuba untuk khatamkan satu pusingan Al-Quran. Lalu kalaulah kita rasa berat 20 muka surat 1 juz, kita bahagikan dengan 5. Ianya adalah sekadar nombor yang menjadikan kita rasa banyak. Lalu 20 muka surat 1 juz banyak, ambil masa lama. Cuba bahagi dengan 5 waktu solat, maka hanya 4 muka surat. 4 muka surat 4 muka surat masih banyak. Maka bahagi 2 sebelum solat, selepas solat, maka 2 muka surat. Kebanyakan daripada kita mampu untuk baca, maka kita cuba untuk khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan perkara yang keempat yang kita kena sangat jaga pada Ramadan, bahkan Nabi SAW ketika mana ada sahabat berikan alasan yang mereka tak mampu, Nabi tegur, adalah bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Baihaqi, ketika mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, man fattara sa'ima kana lahu itqu raqabah, maka dia akan dapat pahala membebaskan hamba dan dia akan dapat pengampunan dosa. Maka ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim, bukan setiap daripada kami mampu nak beri makan orang berbuka. Maka Nabi tegur, yu'tillahu hadha thawab, Allah akan bagi pahala ini kepada orang yang bagi kepada orang yang berbuka, walaupun pada waktu itu syarbatama, walaupun seteguk air. Jangan kata tak boleh, buat, sabda Nabi, walaupun seteguk air maka bagi. Au mazqah laban, ataupun seteguk susu, dapat pahala. Au tamrin, ataupun pada waktu itu sekadar sebiji kurma, dapat pahala. Lalu Nabi SAW nak mengingatkan, memberi makan orang yang berbuka adalah sangat dituntut, sehingga Nabi SAW
mengingatkan pada waktu itu untuk beri, walaupun kadar yang nampak remeh, walaupun kadar yang nampak sedikit, tetapi nak tunjukkan betapa pentingnya bersedekah ataupun memberi makan orang yang berbuka puasa, sehingga ketika mana sahabat kata tak ada apa-apa, maka sabda Nabi SAW, beri walaupun sebiji kurma ataupun seteguk air ataupun seteguk susu. Maka inilah 4 amalan yang sebenarnya mudah untuk kita buat pada Ramadan. Sebab syaitan kebanyakannya diikat, nafsu menjadi lemah, suasana-suasana yang baik. Tetapi kalaulah 4 amalan ni kita tak jaga pada Ramadan, maka suka untuk kita buat di luar Ramadan. Dalam keadaan pada waktu itu adanya godaan syaitan, nafsu dalam keadaan kenyang dan pada waktu itu tidak berlapar, dan kemudian suasana pun tak ada seperti Ramadan, maka inilah waktu untuk kita jaga 4 amalan ini sebaik mungkin dan sekerap mungkin. Pasti bila kita ada 4 sifat ini, maka menjadikan kita dapat melalui dengan mudah di luar Ramadan nanti, terutamanya Al-Quran yang merupakan hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Jangan kita berpisah daripada Al-Quran, baca sama ada dengan faham ataupun tidak faham, kerana ianya adalah kalamullah, tetap mendapat manfaat dan juga ganjaran. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan Ramadan kali ini sebagai perubahan dalam kehidupan kita, sama ada daripada sudut dunia ataupun akhirat. Moga Allah balas pengorbanan sahabat-sahabat yang tunggu sebentar dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.